Jadi yang pertama daripada 5 cara supaya habis dosa kita, hapus dosa kita, tercabut dosa kita, ialah dengan bertaubat dan beristighfar. Nah, yang kedua iaitulah dengan melakukan amal soleh. Firman Allah Ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya melakukan amal-amal saleh akan menghabiskan segala amal-amal jahat kamu di masa lalu. Dulu kita banyak buat jahat, sekarang kita banyak buat baik. Mudah-mudahan kebaikan itu yuzhibna ni maksudnya menghilangkan ataupun menghapuskan akan segala dosa kita yang telah ada. Buat baik. Dulu kita buat benda jahat dengan tangan, sekarang dengan tangan kita buat benda yang baik. Dulu mata kita tengok yang haram, sekarang mata kita tengok yang disuruh Allah. Dulu telinga dengar benda haram, sekarang dengar yang baik-baik, Quran, hadis dan sebagainya. Maka innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik kamu, perbuatan yang kebajikan, dia yuzhibna, pasti akan menghapuskan sayyiat, segala salah silap kamu di masa lalu. Itu yang kedua. 3 lagi perkara yang boleh menghapuskan akan dosa. Tadi bertaubat, istighfar, dan pula melakukan amal soleh. 2 di dunia, 3 di akhirat. Tadi di dunia, taubat di dunia, istighfar di dunia, laku amal soleh di dunia. Kerana kalau orang mati tidak diterima taubat. Orang mati dah tak terima semayang. Nak semayang ke mana? Dia tak boleh nak semayang dah mati. Orang mari semayang ke dia. Nah, lepas tu sebelum orang semayang ke kita, kita semayang lu dengan orang ramai-ramai. Nah, ni dak mari terus sejik. Lalu saja kot sejik. Nah, sejik tu jadi macam ke tepat benda bagi dia. Tidak ada rasa hati nak singgah. Kita zaman Nabi tu setiap waktu sahabat mari sejik. Tak apalah orang tak ramai lagi. Zaman ni kita terimalah zaman sibuk. Kejap pergi situ, kejap pergi ke Mamang, kejap nak kena pergi Kota Baru, kan sibuk. Tak nampak 5 kali sehari pun, 3 hari sekali nampak mari. Boleh tahan hingga. Ni tak nampak terus. 14 tahun duduk kot sejik, lalu saja kot sejik. Singgah dak. Ada tak orang lagu tu? Lalu saja duduk dekat dengan sejik. Padahal kalau dia nak pergi sejik, tak payah start enjin kereta, jatuh handbrake, rumah dia duduk atas kan, gelosor masuklah sejik kereta. Lalu balik suruh Tok Bila, Tok Imam tolak mula. Tak mari juga. Bila marinya? Mari tak mari mati. Anak mari turuk lu. Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam. Gua ni. Ayah tak ada dah. Ayah hak mana se? Ayah kita kontraktor tu kan, kereta banyak tu. Hak mana se? Dia lalu mau kau ni. Dia dah hari sejik dia lalu kau ni. Anak kata. Faham tak lagi? Lalu saja. Tak apalah hak mana sama ada apa benda masalah. Tak lah nak semayang sejik lah, mak suruh ke apa? Semayang sejik mayang. Berapa semayang sejik wajib ke? Hukum semayang mayat di masjid ni 2 pandangan ulama. Satu kata harus, satu kata sunat. Wajib tak ada. Sahabat-sahabat ramai semayang di masjid, ada juga semayang di rumah. Pasal sahabat selalu pergi masjid, selalu pergi surat. Maka bila mati, wagilah kali yang terakhir. Tempat yang dia main semua situ. Depokmu main di mana masih hidup. Main kat projek, banyak kat site. Dah semayang kat projek, tu atas mesin kisah seming Tok Imam. Faham tak ni? Kalau kata gitu, dia kata kurang ajar pula. Mayat tu kurang ajar. Tu tak? Bahan tanah baru nak mari sejik. Dah lah baru sekali mari sejik. Depan sekali pula duduk gong sungguh. Orang lain duduk cacam lah ke, dia belang tidur mari sejik. Dah, duduklah kotak jadi kelak nisang. Tu tak? Kelak nisang 3%. Tak jadi tengok. Mayat lah tu. Kelak duduk di dalam nisang. Kai kapang buhok luar. Ponjok atas, ponjok bawah. Faham? Mayat lah tu. Jadi kelak nisang baru nak bagi.
sejik. Nah, mari dulu. Sibuk lagu mana pun biar ada kau. Nah, sekali-sekala sejik. Ni jangan siapa tak kenal. Sepuh baru mari. Ada kau sepuh baru mari. Tahu tak? Sepuh kopak tutup dah. Kopak tutup dah. Sekala isa rabang tu tengah juang lagi. Tak dah mari sejik. Sepuh tutup kopak. Bini pesan dah mari. Esok ingat abang. Tutup awal kedai orang sepuh sejik kita. Oh, okey. Kopak tutup. 5:30 hari dah sejik sepuh. Tok Imam duk main hitung ni dengan Tok Bilal. Mari dah. Buat apa? Pasal pepatah orang tua-tua dulu. Dia kata suruh papang tarik papang, buah keranji dalam speedboat. Suruh makan dia mari makan, suruh mengaji tak mari setabuk. Faham lagi? Macam-macam ustaz mari, tak ada mari dia. Ngajar mereka tak mari. Ngajar usuludin tak ada dia. Sifat 20 tak mari. Hadis tak mari. Tasawuf tak mari. Nah, habis bab tafsir tak mari. Faham tak? Sibuk dia. Mana cik mak kita ni malam tak mari sejik kita ni, ulama daripada Patani mari ni babae sepanjang. Tak boleh, saya sibuk semalam ada mesyuarat. Ada mesyuarat. Dah malam ni lah mari. Malam ni ulama daripada Riau ni, Ustaz Abdul Samad mari masjid Kapal Tengah. Malam ni hebat ustaz tu, tapi tak boleh mari kok malam ni. Nak jumpa, ada hal lah, jumpa orang pengaruh pendidikan pula malam ni. Ada hal sikit pas garik pula dah. Dah malam esok dah. Malam esok pun dia pula. Malam esok ni ulama daripada Yaman mari. Habib Umar mari Kapal Tengah. Kita pakai penterjemah seorang. Cerita bab hadis Nabi zaman dulu. Dah boleh malam esok. Malam esok kena pergi ke Mamang. Ada nak tunjuk apa projek dia. Tidak faham. Nak tengok projek. Dah malam lusa Cik Mat mari. Malam lusa dia mari. Ulama mana? Malam lusa tak ada. Malam lusa sepuh kita melih lembu. Malam lusa tak ada kerja boleh mari. Menatang berok sungguh. Bakal ke darah boleh mari selalu. Asal mengaji tak boleh mari. Yang ada. Nawak gua ni. Tak. Bukan batu buruk kau lebar tu. Allah Rabbi. Dua di dunia. Yang pertama taubat di dunia, yang ketiga yang kedua amal soleh tu di dunia. Dang mati tak terima taubat, tak dang mati tak terima dah taubat. Hadis Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal amdi ma lam yughargir au kama qala. Allah Taala sudi menerima taubat hambanya selama roh ataupun nyawanya belum sampai ghargharah. Apa makna ghargharah? Sampai dihalkum bunyi kha. Orang tengok ada harapan dah. Masa tu tak terima dah taubat. Padahal nyawa masih di kerongkong, belum keluar lagi daripada badan. Tak terima dah janji dalam hadis. Maka istighfar termasuk di dalam kata taubat. Batulah bila kita istighfar, hadirkan dalam hati penyesalan dan takut kepada Allah. Jadilah istighfar kita itu taubat juga. Dia kata astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dalam hati aku takut kepadamu ya Allah, menyesalnya aku buat dosa. Hati, mulut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekurang-kurang astaghfirullah. Nak panjang lagi kok pandamu lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, boleh. Atau astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, boleh. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, lagi boleh. Sekurang-kurang astaghfirullah. Yang salah astaghfirullah, itu salah. Kita tengok budak-budak rebah dari bawah pokoknya astaghfirullah. Tu dah tahulah, memang dah betul. Faham? Astar bukan astar. Astar ni tudung peruyuk. Tudung peruyuk kenapa? Faham lagi? Rapi bukan rapi. Astaghfiru bukan rapi. Rapi ni
penulis lagu Hindustan. दोष न रहा प्यार का नाम मैंने सुनाता gail. Tu M Rapi, Asta Rapi, berat menandang. Zaman muda duk main joget emang badan berata. Usul kedaunnya pondok patah. Duk mengaji. Zaman tua Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dak mana gitu. Sebutlah biar betul. Astaghfirullah. Mana aku minta ampun akan Allah. Gitu. Tiga lagi di akhirat, kita tak dang bertaubat di dunia, kita tak dang melakukan amal baik. Ada tiga lagi peluang cuci dosa. Yang ketiga iaitulah Allah ampunkan kita. Atau yang keempat, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat maknanya Nabi beri pertolongan. Nampak? Hari kiamat yang mula-mula boleh izin beri syafaat ialah para rasul dan para nabi. Yang mula-mula syafaat daripada segala rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak ada syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara syafaat Nabi kita, orang yang tidak mendapat keampunan Allah lalu dihukumkan masuk neraka, lalu disyafaat tidak dimasukkan ke dalam neraka, Allah nak tunjuk kebesaran Nabi Muhammad. Yang sudah diputuskan masuk neraka tidak masuk, yang sudah putus masuk J tidak masuk J, lalu masuk ke dalam syurga. Itu dua di akhirat, dapat keampunan Allah, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kalau empat peluang kita tak dapat di dunia, kita tak dang bertaubat, sibuk sangat, kita tidak dang melakukan amal baik yang boleh menghapuskan salah silap. Lepas pada bangun padang mahsyar, tak dapat keampunan Allah. Allah ni boleh dia nak ampun selagi tidak kafir. Apa dosa pun yang bukan dosa kafir, dia ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kalau kafir tidak akan beri keampunan. Faham? Siapa yang tidak sempat bertaubat, tidak sempat amal saleh, dia akhirat tak dapat keampunan Allah, tak dapat pula syafaat Nabi. Ada lagi satu peluang, iaitu peluang terakhir, dibersihkan daripada dosa. Apakah peluang itu? Iaitu dimasukkan ke dalam neraka, dibakar sampai hangus segala dosa, lalu dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke dalam syurga. Kita tak ambil hak nombor 5 ni. Tak. Bapa bakar gitu? Kerana Allah buat orang beriman ini tempat baliknya adalah syurga. Dah bapa masuk neraka dulu, bila ditimbang dosa lebih banyak dari pahala. Apakah Allah nak seksa azab orang beriman bo dalam api neraka dibakar begitu? Bukan. Allah nak tanggal dosa ni. Bila dibakar barulah tercabut dosa. 4 peluang sudah diberi. Nampak? 2 di dunia, 2 di akhirat, tak dapat berusaha pun. Maka yang terakhir terpaksa dibakar dalam api neraka, yang Nabi kata seluruh badan orang beriman hangus di dalam neraka melainkan mukanya. Walaupun muka tak hangus, kita tak boleh masuk juga. Faham lagi? Ada hadis mengatakan orang yang diazab dalam neraka sekadar 5,000 tahun, dan ada yang 50,000 tahun kemudian dikeluarkan daripada neraka. Nabi sebut seorang orang Islam yang masuk neraka adalah orang yang terakhir keluar daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Allah kata pergi kepada syurga, ada masih kamu ada layak untuk masuk di sana. Dia orang terakhir. Lalu dia kata tak layak dah, pasal pernah dah. Pergi tengok dulu. Pernah dah ya Allah. Pergi. Tempat kamu adalah syurga. Lalu berjalan ke dalam syurga. Bila laki-laki ni keluar dari neraka, Nabi cerita ditutup dan dikunci pintu neraka. Kemudian dikunci pintu syurga selepas dia masuk.
Kerana lepas pada peristiwa ini tak ada lagi orang keluar dari neraka, dan lepas pada peristiwa ini tak ada dah orang masuk ke dalam syurga. Masing-masing kunci belaka dah. Yang dalam neraka azablah selama-lama, yang dalam syurga nikmatlah selama-lama. Kita kata tak apalah, kita dengar dah ada orang ngajar kita orang Islam jahat lagu mana pun masuk neraka, akhirnya masuk syurga juga. Tak apa, kita orang Islam tak macam orang kafir kekal. Kita masuk kejap ustaz kita kata 5,000 tahun kita duduk dalam api. Lepas tu kita tubik lah. Oh sudah gamak 5,000 tahun pun nak duduk dalam api, korok kering sungguh. Faham tak? Azah motor tau. Azah motor ada api tak? Orang dekat? Tak ada. Api dalam piston, dalam blok. Azah mana ada api? Bukan kereta Ferrari, Honda Kak. Mu balik kat kipas Maya Isa, mu start enjin Honda Kak, mu peres habis minyak. Jangan masuk gian, nambung pula. Peres saja. Jangan lama dalam 15 minit. Faham tak? Merah exhaust tu, selok kain, buang lalu lalang, duduk atas exhaust. Jangan 5,000 tahun, 5 saat je. 1 sampai 5 bilang. Exhaust kat ICU. Faham tak lagi? Lekat di punggung. Batu tak tahu mana pergi. Tu baru exhaust Honda Kak. Nabi sebut dalam satu hadis, narukum haza juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah au kama qala. Api yang kamu guna untuk membakar hangus di dunia ini hanyalah 1 juzuk daripada 70 juzuk kepanasan suhu api neraka akhirat. Waktu kita ni nak masuk syurga tidak layak, nak masuk neraka kita tak tahan. Maka banyak bertaubat kepada Allah. Banyak kelebihan taubat. Nombor 1 sekali memang ampun dosa. Dalam hadis yang kita baca tadi sebagai teras kuliah kita tazkirah kita pada ini, Nabi kata man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu-selalukan beristighfar. Selalu kita duduk saja, bukan sok mau dak buat kerja buat. Mana ada masa kita kata astagfirullah, 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 astagfirullah. Bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur, selesai dah masuk highway, masuk keting bayar tu ke Pakatang, hang tak lagi. Dia Haji, tak ada lori, tak ada benda dah. Masuk ke Haji, astagfirullah, 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 astagfirullah. Bini ada duk cakap belah, cakap dengan bini lu. Puan tak dah apa-apa ke? Dah lapar tiang pakai rauh duduk sebelah. Kita pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa gambar, pergi minum air tu. Banyak mana boleh sebut? Tak ada 3,000 kali. Daripada pakai siapa gambar. Tahu tak? 3,000 kali tu kalau sutir Allah terima, hapus dosa. Ni dah sebeh gantung sajalah kereta. Biar awak lawa. Dah masuk highway, cabut asbeh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata gitu. Baru kali akhir-akhir sekali, berbulan-bulan kita latih, dia jadi sedaging. Tak ada orang mulut bunyi astagfirullah, astagfirullah. Ni kita dak depan orang astagfirullah, astagfirullah. Dah kopi astagfirullah, astagfirullah. Air dia astagfirullah. Apa? Orang nak tanya air dia astagfirullah. Faham? Kedai kopi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Depan orang. Di rumah nyanda tengok Gusti. Spender saja. Belakang orang astagfirullah, 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 astagfirullah. Faham? Nak laju lagi boleh? Astagfirullah, 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 astagfirullah kata gitu. Faham? Laju lagi tak dia tu pun orang habis dah. Ingatlah kalau nak berzikir 3 giai dibenarkan oleh ulama. Gia pertama, gia 1 dipanggil astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Gia 2 astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Gia 3 terakhir astagfirullah, 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 astagfirullah. Gia 4 punah ana astagfirullah, 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 punah ana. Faham?
Gia pertama, ada tak imam tua kapur-kapur? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, gia satu, silakan. Tok imam umur 45, gia dua. Astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Tok imam muda bawa balik Mesir, pondok 27 umur. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Boleh. Gi apa? Punah. Wakbar, 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 wakbar. Punah kano habis. Ingat, pilih gi mana punah. Betul tak? Jadi berhasil. Betul tak? Maka lazimkan istighfar. Lebih banyak, lebih baik. Kalau Nabi 70, aku kurang-kurang 170 kurang. Sayyidah Nafisah, seorang waliullah perempuan yang duduk di Kahirah Mesir. Dia sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Cuma dia wafat lebih kurang 6 tahun atau 5 tahun kemudian pada wafatnya Imam Syafi'i. Dia ni beristighfar sebelum naik matahari 7,000 kali. Sama dengan Rabi'atul Adawiyah 7,000 kali. Belum naik tadi, mayang subuh, belum naik matahari, astagfirullah, astagfirullah 7,000 kali. 7,000 kali. Orang dulu-dulu waktu dia bisa. Faham tak ke? Kita tak ada bisa dah. Betul tak? Kita dengar harta nak bisa mana harta. Dia bisa ni dengan zikrullah, bisa dengan istighfar, bisa dengan selawat, dengan baca Quran. Tu baru bisa.